بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baik, pada hari ini permulaan ataupun perbincangan kita didahului terus dengan ayat Al-Quran, yang mana ayat pada kali ini sebenarnya perbincangannya sangat panjang, yang boleh dikatakan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran sebenarnya, iaitu ayat berkenaan tentang hutang. Ayat berkenaan dengan hutang ni Allah Ta'ala beri kita satu muka surat penuh, menunjukkan sebenarnya hutang ni adalah satu perkara yang penting juga yang kita kena perhatikan betul-betul. Perhatikan ayat pertama yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi, yang mana Allah Ta'ala kata idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu. Apabila kamu menjalankan urusan hutang piutang,
maka Allah Ta'ala kata hendaklah kamu tulis. Yang ni yang kadang-kadang mungkin kita terlupa. Bila kita hutang, kita tak tulis pun. Ataupun kita tak ingat, main ingat aja dalam kepala kita, sehingga menyebabkan urusan tersebut mungkin kita lupa, sehingga menyebabkan dia mengganggu urusan kita. Apa yang dimaksudkan dengan mengganggu urusan kita? Inilah hadis yang akan kita bincangkan pada hari ini. Mari sama-sama tuan-tuan, puan-puan, kita perhatikan perbincangan kita pada hari ini adalah berkenaan tentang hadis hutang, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah yang menyebutkan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahawa roh orang mukmin itu akan tergantung disebabkan hutangnya sehinggalah hutang tersebut diselesaikan. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi yang dinilai sahih oleh beberapa ulama ataupun sarjana hadis. Perhatikan hadis ni sangat penting. Kalau dalam Al-Quran, Ustaz ini dalam Al-Quran Allah Ta'ala bagi satu muka surat penuh menceritakan tentang kepentingan ataupun bagaimana urus niaga ataupun urusan tata cara menguruskan hutang dan berkaitan kesan-kesan hutang tersebut. Maka dalam hadis Rasulullah memberikan kepada kita satu nasihat ataupun satu bimbingan bahawa sekiranya kita gagal menguruskan urusan hutang kita, dibimbangi roh kita akan tergantung. Lafaz hadis ni jelas, dia kata nafsul mu'mini mu'allaqatun, bahawa jiwa ataupun nyawa orang yang beriman itu akan tergantung hatta yuqda bidainihi, dengan disebabkan kerana hutangnya, hatta yuqda anhu, sehinggalah hutang tersebut diselesaikan. Sebab itulah kalau kita pernah biasa dengar solat jenazah Ustaz Husaini, bila ahli keluarga waris akan menyebutkan, dia kata tuan-tuan, puan-puan, kalau ada ayah saya, pakcik saya, ibu saya yang berhutang dengan tuan-tuan, puan-puan, sila tampil tunaikan, sebab kita bimbang Ustaz Husaini. Perkara ni memang disebutkan secara sahih di dalam hadis Nabi yang menyebutkan roh orang yang beriman tu boleh tergantung disebabkan kerana hutang. Kalau dalam Quran Allah Ta'ala cerita satu muka terus, dalam hadis Rasul memberikan satu peringatan bahawa urusan hutang mesti diselesaikan. Perbincangan yang selanjutnya selepas daripada ini, jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita dalam perbincangan bahaya hutang. Doktor Betul. Sebentar tadi kita ada dengar hadis yang dibacakan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi bahawa betapa bahayanya hutang ini, di mana roh kita, yang roh orang yang berhutang ini akan tergantung sekiranya hutang tersebut tidak dilangsaikan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Hurairah. Banyak kali kita dengar Sayyidina Abu Hurairah ni, kita boleh buat sedikit ulang kaji. Di mana Sayyidina Abu Hurairah ini, di mana ada wasiat yang disampaikan oleh Nabi, iaitu ada 3 perkara. Kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada di rumah, mungkin boleh catat sikit. Yang pertama antara wasiatnya ialah, wasiat Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah ialah berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang keduanya adalah jangan tinggalkan solat duha. Dan yang ketiganya adalah tidur selepas solat witir. Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Selain juga Abu Hurairah ini kuat beribadah, doktor Betul. Mungkin pernah doktor pernah sebut Sayyidina Abu Hurairah ini 1/3 malamnya dia bangun, kemudian 1/3 malamnya dia mengejutkan pula ahli keluarganya. Betul. Betul. Baik, kalau tuan-tuan masih lagi ingat, perbincangan mengenai Abu Hurairah dah sangat banyak. Betul. Antaranya seperti mana yang disebutkan juga oleh Ustaz Husaini tadi tentang amalan-amalan dia rajin beribadah dan sebagainya. Maka pada hari ini kita akan tambah lagi 3 poin untuk tuan-tuan yang berada di rumah. Mari sama-sama kita perhatikan apakah poin yang baru mengenai tentang Sayyidina Abu Hurairah, iaitu beliau adalah seorang yang dikatakan rajin menyampaikan dakwah sehingga menyampaikan dakwah di pasar. Yang kedua, beliau berpesan agar berpegang dengan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang ketiga, beliau pernah dikepung bersama dengan Saidina Uthman ketika berlakunya saat pemberontakan. Poin yang pertama tu adalah poin yang agak menarik juga, sebab kisah dia agak boleh dikatakan agak lucu jugalah kalau saya baca kisah dia Ustaz ini, yang mana Abu Hurairah ni pernah duduk satu ketika di pasar. Dia duduk di pasar dan dia berkata kepada manusia, "Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah telah meninggalkan miras, telah meninggalkan harta pusakanya di Masjid Nabi. Marilah sama-sama kita pergi ke Masjid Nabi." Jadi ada beberapa orang lelaki bergegas ke Masjid Nabi nak mendapatkan harta pusaka daripada Rasulullah tadi. Bila sampai di masjid, mereka tengok, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Lalu dia pergi balik kepada Abu Hurairah, dia tanya kepada Abu Hurairah, "Tak ada apa yang kami dapati daripada harta pusaka tersebut?" Lalu Abu Hurairah kata, "Ketika kamu sampai di masjid tadi, apa yang kamu dapati?" Jadi mereka berkata, "Kami dapati orang sedang salat. Kemudian orang sedang baca Quran. Kemudian ada orang sedang menyampaikan pengisian tentang halal dan haram." Jadi Saidina Abu Hurairah kata, itulah dia pusaka Nabi yang paling berharga, iaitu Al-Quran, amalan-amalan yang saleh itu, dan juga peringatan tentang halal dan haram, iaitu Al-Quran dan sunnah itu tadi. Jadi terkesima lah orang-orang yang mendengar tu juga menceritakan bagaimana Saidina Abu Hurairah, dia bukan sahaja menyampaikan dakwah tu, bahkan menyampaikan mesej yang sangat tersirat, memahamkan masyarakat bahawa peninggalan yang paling penting tentang Rasulullah ataupun yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daripada Al-Quran dan sunnah. Baik, kita masuk seterusnya kepada perbincangan kita mengenai hutang. Kalau kita tengok tadi, lafaz hadis menyebutkan tentang nafsul mukmin ataupun jiwa orang yang beriman itu mu'allaqatun bidainihi, tergantung disebabkan kerana hutangnya. Apa yang dimaksudkan dengan tergantung tu tadi? Yang ni kita bincangkan di sini, iaitu seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, yang dikatakan roh tergantung itu adalah roh ni terkurung sehingga urusan hutangnya selesai. Namun Al-Imam Iraqi pula memberi pandangan yang lain, iaitu dia kata roh ini maksudnya adalah urusan-urusan berkaitan tentang rohnya itu akan dihentikan ataupun terhenti seketika. Dia kata amruha mauqufun, iaitu urusan rohnya itu terhenti seketika. La hukma laha binajatin wala halak, maknanya rohnya tidaklah dihukumkan sebagai berjaya ataupun binasa, tetapi hatta yang zuru hal yaqdi ma alaihi bidainihi, iaitu hendaklah diuruskan dahulu urusan hutangnya sehinggalah boleh diuruskan urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan rohnya itu tadi. Masya-Allah, maknanya perbincangan mengenai roh ni ataupun hutang ni bukan main-main sebenarnya tuan-tuan. Maknanya kita kena perhatikan betul-betul ataupun kita kena tengok betul-betul urusan hutang kita tadi, sehingga kan dalam hadis yang lain sebenarnya tuan-tuan, Rasulullah menggambarkan even sekalipun orang yang mati syahid tu pun dia boleh diampunkan dosanya seluruhnya melainkan hutang. Maknanya urusan dengan manusia akan tergantung sehinggalah kita selesaikan dia. Yang ni disebutkan dalam hadis, yaghfirullahu lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Allah Taala berupaya menghapuskan seluruh dosa orang yang mati syahid ini melainkan dosa ataupun penangguhan mereka terhadap hutang. Yang ni juga kena hati-hati. Yang ni adalah mengenai tentang urusan hutang. Ustaz-ustaz ini jangan kita ambil ringan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan banyak kali ataupun sebenarnya dalam banyak hadis. Kalau ikutkan sebenarnya orang mati syahid ni orang yang maknanya dosa dia dah diampunkan. Betul. Ataupun dia berada di kedudukan yang tinggi. Dia sebabnya kalau hutang itu dia urusannya dengan manusia. Betul. Jadi urusan dengan manusia perlu diselesaikan dengan manusia. Betul. Betul ya. Kalau dosa dengan Allah Taala, maknanya Allah Taala boleh ampunkan dosa kita. Tapi kebimbangan kita dosa dengan manusia, menzalimi orang tertentu, melupakan hak orang tertentu, menyebabkan kita bimbang nanti perkara ini akan mengganggu urusan roh kita ataupun mengganggu urusan kita di hari akhirat, sehingga menyebabkan urusan kita tergantung, roh kita tergantung seperti yang disebutkan dalam hadis. Baik, perbincangan selanjutnya kita akan teruskan lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai hadis-hadis Nabi, dan kali ini topik kita adalah mengenai tentang hutang. Hutang ni kalau kita bacakan tadi daripada ayat Al-Quran, Allah Ta'ala cerita satu muka surat penuh tentang isu hutang sahaja, sehingga Allah Ta'ala berpesan kepada kita agar menuliskan hutang yang kita buat kepada orang agar kita tak lupa. Dalam hadis pula Rasulullah menegaskan bahawa orang yang berhutang ni Allah Ta'ala boleh menghapuskan seluruh dosanya melainkan
hutangnya, dan yang ketiganya hadis yang kita bincangkan paling utama mengenai tentang roh orang yang berhutang ini boleh menyebabkan rohnya tergantung sehinggalah urusan hutangnya selesai. Baik, kalau kita tengok isu semasa pula hari ini Ustaz Husaini hari ni Ustaz Husaini ingat tak Ustaz Husaini hutang saya? Saya hutang apa belanja makan ke? Tengok buat lupa. Baik. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, hari ni kadang-kadang banyak berlaku. Kita dah hutang kat orang, kita buat lupa. Betul. Macam mana tu Ustaz Husaini? Bolehkah kita buat lupa hutang? Maknanya Dr. Sanusi punya sketsa tu tadi Dr. Ada sketsa. Sketsa tu mengatakan orang yang berhutang itu seakan-akan tidak berhutang kepada si pemiutang. Bahkan si pemiutang itu sebenarnya seakan-akan seperti pengemis pula. Allah. Minta balik hak dia. Kan? Walaupun kata kadang-kadang tu first minta macam mikir pelan-pelan lah kan. Tapi yang si penghutang macam buat dek je kan. Tapi lama-lama dia jadi macam jadi geram lah. Kan, jadi geram dan sepatutnya benda ni tak boleh terjadi, sebabnya perlu ada tolak ansur di antara satu sama lain. Sebab itu yang seperti mana doktor sebutkan tadi dalam ayat Al-Quran tu, dia kata perlu ditulis kalau ada hutang. Betul. Kalau perlu ada alamat sekali. Masya-Allah. Kalau musim orang kata sekarang ni doktor. Sebab apa sekarang ni macam-macam doktor. Betul. Kita nak tengok hal-hal macam tu yang apalah semua tu doktor. Okey, saya ada satu soalan tambahan Ustaz Husaini. Bahayalah doktor. Katakan kalau seseorang tu berhutang dengan kita. Dia dah meninggal. Kalau kita tak halalkan tu, bolehkah kita tak halalkan, ataupun apakah berdosa orang tu tak halalkan sedangkan tu hak kita? Macam mana Ustaz Husaini? Boleh tak dia nak tak halalkan macam tu? Ya, kalau begitu perlu dicari warisnya doktor. Warisnya maksudnya sebab itulah perlu ada dalam orang kata apa kematian dan sebagainya, ahli keluarga itu perlu orang kata berjumpalah warisnya untuk menyelesaikan hutang si mati itu. Baik. Yang ni sebenarnya kalau kita tengok kadang-kadang memang berlaku sebab dia geram sangat. Dia geram sangat, dah bagi hutang banyak, tiba-tiba orang tu buat tak tahu, tiba-tiba Allah Taala takdirkan dia tak dapat berjumpa dengan orang tersebut. Jadi boleh tak sebenarnya orang tu tak halalkan? Yang ni saya kira ada dua aspek. Yang pertamanya adalah dari aspek hak. Hak orang yang memberi hutang tu sebenarnya memang hak dia, sama ada dia nak halalkan ataupun tidak halalkan. Betul. Kalau dia halalkan, dia dapat pahala di sisi Allah Taala kerana dia memberikan sumbangan kepada sahabat dia yang memerlukan. Dan sekiranya kalau dia tidak halalkan pun, sebenarnya pada pandangan saya sebenarnya itu hak dia kerana dia telah memberikan. Cuma kita memberikan nasihat yang sebaik mungkin, kalau boleh dihalalkan adalah lebih baik. Kalau tak halalkan, nanti mereka akan bertemu di sisi Allah Taala, masing-masing akan berhujah di hadapan Allah Taala kerana hak dia masih lagi ada. Maknanya dia akan berhadapan dengan Allah Taala dan dia akan menuntut di sisi Allah Taala bahawa si fulan pernah berhutang dengan aku. Maknanya hak aku masih lagi sedang diambil ataupun sedemikian. Jadi kalau boleh sebenarnya kita nasihatkan juga, kalau boleh dihalalkan, alangkah yang itulah yang terbaik. Maknanya sekurang-kurangnya kita meluruskan silaturahim kita, bahkan kita mendapat pahala yang lebih. Maknanya hutang tu di hari akhirat kelak, duit tu dah tak berguna dah. Yalah. Yang paling penting adalah amalan kita. Betul. Kan, maknanya apa yang akan kita bawa di hari akhirat kelak. Masya-Allah. Sebenarnya perbincangan ni boleh diteruskan lagi. Tapi masa mencemburui kita. Ustaz ini masa. Kalau ingatkan boleh bergaduh dengan doktor ni kalau itu ada sikit lagi saya nak gaduh dengan Ustaz sini. Okey. Tapi tak mengapa, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama kita bacakan resolusi yang kita boleh pelajari daripada hari ini, iaitu yang pertama, kita janganlah bertangguh-tangguh untuk membayar hutang, dan yang kedua, kita hendaklah merekodkan segala hutang yang ada agar kita tidak terlupa melangsaikannya, dan yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berpegang dengan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di penghujung rancangan ini seperti biasa saya menyeru kepada tuan-tuan puan-puan agar marilah sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran. Tabung yang akan kita gunakan untuk merancangkan lagi program pengajian Al-Quran dan hadis kita. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita memanjatkan doa, mudah-mudahan Allah Taala memudahkan urusan kita, selesai segala urusan kita, hutang-hutang kita dan sebagainya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah. Kami sendiri tahu akan keadaan diri kami ini ya Allah. Mungkin ada di antara kami ini yang mempunyai hutang yang banyak ya Allah.
maka itu ya Allah Engkau permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau pertemukanlah kami dengan jalan penyelesaian ya Allah, untuk menyelesaikan segala hutang piutang kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah agar diberikan tolak ansur kepada si pemiutang ya Allah, supaya kami dapat melangsaikan segala hutang kami ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.